Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian, mohon saya mulakan majlis. Yang berusaha Puan Sharifah binti Arsyad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Sungai Buaya. Yang Al-Fadilah Ustazah Nur Izzatul Hidayah binti Sa'adun selaku Puan Penceramah kita pada hari ini. Yang dihormati Puan Yusnita binti Daud, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Encik Muhammad Yusmadi bin Muhammad Yusof, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Puan Nur Azliza binti Abdul Wahab, Penolong Kanan Co-Curriculum. Barisan Ketua Panitia, Penyelaras Program, rakan-rakan guru, staf-staf sokongan, tuan-tuan dan puan-puan, serta semua murid Sekolah Kebangsaan Bandar Sungai Buaya yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tanggal 22 Oktober 2021, kita berkumpul bagi tujuan sambutan Maulid Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Bandar Sungai Buaya bagi tahun 2021 bersamaan 1443 Hijrah secara maya. Program ini diadakan untuk memberi pendedahan kepada murid-murid tentang sejarah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu detik yang amat berharga kerana disitulah bermulanya sirah junjungan agung yang membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kejahilan kepada keimanan dan dari kehinaan kepada kemuliaan. Ianya juga sebagai aktiviti meningkatkan penguasaan kemahiran dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam kalangan murid-murid. Tema Maulid Rasul pada tahun ini adalah Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Semua murid sediakan buku catatan untuk mencatat ilmu yang akan disampaikan. Kita akan ada kuis di akhir ceramah nanti melalui medium Google Form. Para penonton sekalian, seterusnya majlis menjemput Al-Fadilah Ustazah Nur Izzatul Hidayah binti Sa'adun untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Kelahiran Insan Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Guru Besar SK Bandar Sungai Buaya, Puan Sharifah binti Arsyad, barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru, ibu ayah serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kita peluang dan ruang untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Dan kita juga dapat menjalani satu bulan yang penuh dengan kegembiraan, iaitu bulan kelahiran Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bulan Rabiul Awal memberi makna yang besar dalam kehidupan, terutamanya dalam kehidupan Muslim yang mencintai manusia agung bernama Muhammad bin Abdullah. Pada bulan inilah lahirnya kekasih Allah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi rahmat kepada sekalian alam. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Kitabil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajabal syukru alaina mada'a lillahi da. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadirin hadirat sidang penonton, murid-murid yang dikasihi sekalian, marilah kita perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya hari ini adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Insya-Allah, murid-murid yang dikasihi sekalian, hari ini Ustazah akan menceritakan tentang sirah kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan sirah ini dapat menambahkan rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan dalam kehidupan. Kita mulakan dengan latar belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Keturunan baginda adalah daripada susur galur Nabi Ismail Ibrahim alaihi salam. Dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Kerana pada masa ini tahun hijrah belum bermula. Dan berlakunya satu peristiwa, iaitu peristiwa tentera bergajah menyerang kota Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Sekejap lagi Ustazah akan ceritakan tentang kisah tentera bergajah menyerang kota Mekah ini. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin, diangkat menjadi nabi juga pada hari Isnin, berhijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Isnin, mengangkat Hajarul Aswad pada hari Isnin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan meninggalkan kita pada hari Isnin. Hari Isnin adalah hari yang mulia, ketika mana Nabi pernah ditanya tentang Nabi berpuasa pada hari Isnin. Kata Nabi, aku bersyukur dengan kelahiranku pada hari Isnin, maka aku menyambut kesyukuran itu dengan berpuasa. Sidang hadirin, penonton, murid-murid yang dikasihi sekalian, telah berlakunya beberapa peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara salah satu peristiwa besar yang berlaku sebelum kelahiran Nabi ialah peristiwa tentera Abrahah ingin meruntuhkan Kaabah. Sebab itulah tahun kelahiran Nabi disebut sebagai tahun gajah. Tentera Abrahah ini mengarahkan tentera bergajahnya menuju ke arah Kaabah bagi merobohkannya. Namun begitu, dalam perjalanan menuju ke Kaabah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan tentera-tentera kecilnya, iaitu burung ababil, untuk menyerang tentera bergajah tersebut. Maka setiap seekor daripada burung ababil ini membawa beberapa biji batu, lalu melepaskan batu-batu kecil itu ke arah tentera Abrahah. Apabila mengenai tentera Abrahah, ramai tentera Abrahah yang mati. Melihat keadaan ini, Abrahah cuba lari, namun batu kecil itu telah mengenai badannya.
Peristiwa ini ada disebut dalam Al-Quran, surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Peristiwa ini telah berlaku pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, murid-murid yang dikasihi sekalian, sewaktu Nabi dilahirkan, Nabi adalah yatim. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah telah meninggal dunia sewaktu Nabi berada 2 bulan dalam kandungan ibunya. Ketika mana sebelum Aminah melahirkan Muhammad, Aminah telah bermimpi. Beliau melahirkan seorang bayi lelaki di mana lahirnya bersama satu cahaya yang memenuhi bumi. Aminah juga melihat dirinya berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, selamatkanlah anak ini daripada semua orang yang dengki." Maka tibalah hari yang ditunggu-tunggu, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini disambut dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Abdul Muttalib ni siapa? Abdul Muttalib ini adalah datuk kepada Nabi. Berasa terlalu gembira dan bersyukur. Lalu beliau membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengelilingi Kaabah sambil bersyukur kepada Tuhan. Abdul Muttalib juga telah diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menamakan bayi ini sebagai Muhammad ibni Abdullah. Pada malam kelahiran Nabi, berlakunya beberapa peristiwa ajaib, antaranya berhala-berhala yang berada di sekitar Kaabah runtuh. Cahaya terang juga telah menerangi sehingga ke istana-istana ke negeri Syam. Bila saja lahir, berita ini sampai kepada penduduk yang tinggal di Bani Sa'ad. Salah seorangnya adalah wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Halimatus Sa'diyah. Kaum-kaum ibu daripada Sa'ad, suku Sa'ad, mereka akan datang ke Mekah untuk mencari anak susuan, termasuklah Halimatul Sa'diyah. Dalam perjalanan ke Mekah, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala Halimatul Sa'diyah berada di belakang sekali, sedangkan ibu-ibu yang lain sudah hendak tiba ke kota Mekah. Maka mereka boleh memilih anak susuan yang ingin dibawa pulang. Kenapa Halimatul Sa'diyah tertinggal di belakang sekali bersama binatang ataupun haiwan tunggangannya yang tidak berapa sihat? Telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita reverse sedikit cerita sebelum ke Mekah. Ketika mana Bani Sa'ad dalam tahun itu mereka mengalami kemarau yang sangat dahsyat. Kemarau ni makna kata hujan tidak turun, air mulai kering kontang, tumbuh-tumbuhan tidak subur, unta-unta dan haiwan peliharaan mereka kurus dan tidak mengeluarkan hasil. Maka mereka keluar daripada Bani Sa'ad itu dengan penuh harapan supaya mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tiba di Mekah, masing-masing mencari anak susuan. Halimatul Sa'diyah dengan izin Allah dan telah meminta keizinan suaminya untuk mengambil Muhammad sebagai anak susuannya. Maka pulanglah Halimatul Sa'diyah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke Bani Sa'ad. Keberkatan demi keberkatan telah mulai berlaku dalam keluarga Halimatul Sa'diyah. Kalau selama ni hujan tidak pernah turun, sudah lama tidak turun, tanam-tanaman hampir musnah dan air kering kuntang, tetapi apabila Nabi Muhammad SAW dipelihara oleh Halimatul Sa'diyah, hujan mulai turun, tumbuh-tumbuhan mulai subur, haiwan-haiwan mulai mengeluarkan hasil dan keluarga Halimah juga dapat tidur dengan lena. Kalau pada selama ini Halimah selalu tidak tidur dengan nyenyak kerana mereka tidur dalam kelaparan. Inilah yang dikatakan rahmatan lil alamin. Datangnya Nabi Muhammad SAW membawa kerahmatan kepada semua. Dalam lingkungan usia Nabi 5 tahun, ketika sedang seronok-seronok bermain bersama anak-anak kecil yang lain, tiba-tiba Nabi didatangi oleh satu makhluk, iaitu malaikat Jibril alaihissalam.
malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merebahkan badan Nabi, lalu Jibril telah membelah dada Nabi, kemudian dikeluarkan daripada hati Nabi segumpal darah dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian ditutup semula. Kanak-kanak yang berada di sekeliling itu melihat keadaan tersebut dan berasa takut dan cemas, lalu mereka berlari-lari mendapatkan Halimatus Sa'diyah. Apabila Halimatus Sa'diyah mendengar berita ini, beliau juga berasa sangat cemas, dan apabila melihat Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan pucat. Inilah dia peristiwa Jibril alaihi salam membelah dada Nabi Muhammad SAW. Semasa tahun, Abu Talib bercadang membawa Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam untuk berniaga. Tiba di satu tempat, mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah. Buhairah ni dia mahir dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Ketika mana Buhairah melihat Nabi Muhammad SAW dan dia memegang tangan Nabi Muhammad SAW, lalu dia berkata kepada Abu Talib, inilah dia yang akan menjadi penghulu kepada umat. Abu Talib bertanya, adakah kamu mengenalinya? Kata Buhairah, dalam kitab kami diceritakan secara jelas bentuk kepribadian dan rupa paras Nabi. Di antara dua bahu Nabi terdapat tanda khutumun nubuwah, iaitu tanda kenabian. Apabila Buhairah melihat ke belakang Nabi dan tanda-tanda khutumun nubuwah itu jelas berada di belakang Nabi, maka berbisiklah Buhairah kepada Abu Talib bahawa segera kanak-kanak ini pulang kerana ada pendeta-pendeta yang tidak senang dengan kelahirannya. Mereka akan membunuh Nabi. Abu Talib segera membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah. Maka teruslah Nabi dengan kehidupannya di Mekah dengan menggembala kambing dan sebagainya. Hadirin hadirat, murid-murid yang dikasihi sekalian, Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin. Pada masa Nabi Muhammad SAW menghidupkan kehidupan remaja dan dewasanya dengan dipandang dengan penuh kepercayaan, sehinggalah orang kafir, orang musyrikin Mekah menggelarkan Nabi Al-Amin, iaitu yang dipercayai. Betapa cantik dan eloknya akhlak Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi diberi gelaran tersebut. Berlakunya satu peristiwa banjir besar di kota Mekah. Pada ketika itu, Kaabah yang uzur dan terus rosak binaannya. Ada satu batu di Kaabah iaitu Hajarul Aswad telah beralih kedudukan tempatnya. Maka kabilah-kabilah yang berada di Mekah bertelagah untuk meletakkan batu tersebut di tempat asalnya, kerana mereka mengatakan bahawa merekalah yang lebih layak meletakkan batu tersebut. Namun takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memutuskan orang yang pertama yang memasuk ke pintu Kaabah pada keesokan harinya adalah orang itu yang layak untuk meletakkan ataupun menentukan kedudukan Hajarul Aswad tersebut. Dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi orang pertama yang memasuki Kaabah, maka bagindalah yang layak. Maka dengan kebijaksanaan dan keadilan daripada Nabi SAW, baginda menghamparkan serbannya lalu meletakkan Hajarul Aswad tersebut di tengah-tengah, dan dia memanggil setiap ketua kabilah untuk memegang bucu kain dan diangkat bersama-sama Hajarul Aswad tersebut dan letak di tempatnya. Kerana kebijaksanaan Rasulullah SAW ini, maka tiada lagi sengketa di antara mereka. Qala Allah Subhanahu Wa Taala fil Kitabil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Hadirin hadirat, murid-murid yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat ujian demi ujian yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW. Sejak kecil Nabi telah dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian hanya sempat tinggal beberapa tahun bersama ibundanya, maka ibundanya pula pergi meninggalkan Nabi, dan datuk kesayangan Nabi Abdul Muttalib juga pergi meninggalkan Nabi. Kenapa Allah menguji Nabi sebegini hebat? Kerana Allah hendak menanamkan dalam sifat
satu sifat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak ada pergantungan kepada manusia melainkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita lihat kehidupan Nabi selepas itu penuh dengan cabaran dan dugaan, namun Nabi tidak pernah berasa putus asa. Murid-murid, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu sayangkan umatnya. Walaupun sepanjang menyampaikan dakwahnya, baginda sering diprotes, diancam, difitnah dan ditomah, dipersenda serta diaibkan, diboikot dan sebagainya. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap teguh untuk mempertahankan ajaran Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu sayangkan umatnya sehinggalah ke akhir hayat Nabi, Nabi tetap menyebut ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang Arab Badui, bilakah berlakunya hari kiamat? Namun Nabi tidak tahu bilakah berlakunya hari kiamat. Nabi memulangkan balik pertanyaan tersebut kepada Arab Badui tersebut. Apakah persediaan kamu untuk bertemu dengan hari kiamat? Kata Arab Badui ini, aku tidak ada apa-apa ya Rasulullah, melainkan dalam hatiku mencintaimu ya Rasulullah. Kata Nabi, Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Muslim, hadirin hadirat, murid-murid yang dikasihi sekalian, kalau betul kita ini sayang kepada Nabi, kita cinta kepada Nabi, maka tinggalkanlah segala apa yang dilarang oleh Rasul dan Allah, dan kita mentaati segala perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Sebagai penutupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Baginda tidak sanggup umatnya diazab. Justru baginda sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dirahmati umat baginda. Marilah kita mengambil pengajaran dan ibrah dalam bulan kelahiran ini. Jika kita benar-benar mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua mendapat syafaat daripada junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, kekasih Allah, pemberi syafaat, Rasulullah rahmatan lil alamin. Sekian saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadilah Ustazah Nur Izzatul Hidayah binti Sa'adun atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah segala ilmu yang telah disampaikan dapat sama-sama kita amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya mewakili majlis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan majlis kita pada hari ini, sama ada secara langsung maupun tidak. Moga kita semua akan beroleh keberkatan kepadanya dan tiada untaian kata yang mampu dilafazkan selain ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus buat semua atas kesudian menonton program sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Bandar Sungai Buaya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.